Purit ada? Tak ada. Jana Z. Ada. Ada Jana Zen, ada Bosco. Ni tukar-tukar nama ni. Jangan tukar-tukar nama. Jadi kita guna nama yang kita dah pilih tadi, kita guna sampai esok. Bosco. Adakah Bosco? Bulma. Bulma, are you there? Bulma. Ada tak? Ada? Ada. Okay. Nakib. Are you there, Nakib? Nakib ada? Tony Hawk. Ada ke? Tony Hawk. Ada. Ada. Dato' KP. Ada. Dato' KP ada tak? Dato' KP, Assalamualaikum. Dato' KP ada? Salam, ada. Stanley Kubrick, are you there, Stanley? I'm here. Ada. Okay. Ada. Okay, good. You're with us, ya. Okay, pasal tadi you banyak apa tu kena kerja tadi, you paying attention to your work tadi, ya. Izwan, are you there, Izwan? Izwan Syafiq? Ada. Mama Sinchan, are you there, Mama Sinchan? Mama Sinchan, are you there, Mama Sinchan? Yes. Okay, Nura Shikin, are you there, Nura Shikin? Ya, ada. Okay, bagus. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, I am very excited to be with all of you at the start of our afternoon session on the Waalaikumsalam. our 2-day program. Ya, waalaikumsalam. Okay, are you just as excited to meet me? Betul ataupun tidak? Yes, Betul. Betul. Okey, kalau anda masih teruja lagi, ya, bersama dengan saya apabila saya bilang 1, 2, 3, sama-sama kita laungkan. Nak belajar. Kau kuat ya. Okey, bersedia. Ichigo dah senyum dah. Puris semayang apa tu? Doa apa tu? Okey. Bersedia. 1, 2, 3. Nak belajar. Macam tu lah. Barulah seronok. Barulah kita tak tidur. Kita segar. Ya, dengan suntikan semangat itu ya. Dulu ingat tak masa kita sekolah agama waktu petang? Ngantuk kan? Pukul 3 ni memang killer time, memang ngantuk. 3 sampai pukul 4.30 memang mengantuk ya. Jadi kalau kelas agama dulu memang saya pun susah betul nak berjaga kan. Katakan kalau ustaz tu kan sebelum mula tu dia suruh kita cerita ni kan seronok. Kan? Orang kita tak tidur kan. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi tadi kita bab yang apa tu modul pertama tadi, modul kedua tadi kita belajar tentang cara-cara bagaimana kita nak bercakap ya dan memberi arahan dengan berkesan untuk mengelak kesilapan ya. Jadi kita perlu buat latihan. Apa yang saya akan lakukan adalah saya akan pair anda dengan salah berdua gitu dan lepas tu nanti awak akan seorang bagi arahan dan setelah bagi arahan awak suruh kawan awak tu untuk ulang balik arahan awak. Kita kena berlatih begitu kalau biasakan diri. Ya, sebab kalau kita tak biasakan diri, apa yang saya ajar pada hari ini cuma masuk telinga kiri, keluar telinga kanan ya. Keluar telinga kanan tak ada apa pun yang anda akan praktikkan nanti. Jadi kita akan mula ya, kita akan berlatih. Jadi saya nak pairkan Ichigo dan Ziana Zain tampil ke hadapan both of you. Ya. Ichigo dan Ziana Zain. Mana Ziana Zain ni? Okey, sekejap
Ichigo dan Ziana Zain, okey. Ya, Okey. ya. Okey. Okey, baik. Jadi Ziana bagi arahan kepada Ichigo dan kemudiannya cuba Ichigo ulang balik arahan yang Ziana beri tadi. Okey, apa-apalah arahan, kemaskan store dah buat dah, lain-lain pula lah. Beli bawang pun boleh juga. Apa saja kita hentam je ya. Okey, bismillah. Okey, Ichigo, Ya, masuk bos. bilik. Ya, bos. Okey, nanti tolong sediakan report premis bulan Mac dekat saya nak hari ni. Baik, bos. Okey. Boleh ulang balik tak apa benda yang saya cakap tadi? Puan Ziana nak record premis, betul? Ya, untuk bulan apa? Bulan Mac. Okey. Saya nak hari ni kan? Ya, hari ni. Okey. Terima kasih. Oh, Okey. bagus. Bagus. Saya suka cara Ziana. Siap lagi yang ulangkan apa tu? Saya nak hari ni kan? Bagus. Cara Ziana suruh Ichigo ulang balik tadi tu mengingatkan cara macam mak saya. Mak saya pun bagi arahan macam tu lah kat saya. Betul. Jadi menunjukkan apa yang kita buat ni bukannya luar biasa. Sebenarnya orang tua-tua dah buat dah. Betul tak? Kita tak perasan masa tu diorang pun tak sedar diorang gunakan teknik ini kan. Tapi diorang dah pandai lah bila macam mak saya kan. Okey, mak nak keluar ni. Ingat ya, kalau hujan nanti tolong angkat jemuran ya dan juga angkat buah asam yang mak keringkan kat belakang rumah tu. Ulang apa mak cakap. Kan? Dia macam tu. Jadi mak saya pun dah cakap dah gunakan teknik ini sebenarnya tanpa perlu hadir khusus. Ya, tapi kita lupa. Kita tak praktikkan. Ya, generasi kita dah lupa cara kita berkomunikasi sebegini ya. Jadi kita pulang balik macam zaman dulu-dulu. Itu caranya orang berkomunikasi, mak kita berkomunikasi, bapak kita berkomunikasi dan kita teruskan gaya ini ya. Okey, sekarang Ichigo pula dengan Ziana Zain. Ichigo pula bagi arahan pada Ziana. Ziana, Ya. masuk kejap. Baik, bos. Okey, saya nak kamu proses satu ulun putra petang ni. Boleh, bos? Boleh. Yang mana, bos? Yang nama dia Ikmal Ibrahim tu dekat Taman Merak. Boleh tak? Boleh. Boleh ulang kembali apa yang saya cakap tadi? Hari ni nak proses loan putra yang apa? Nama Ikmal Ibrahim. Dekat Hari mana ni tu? saya kena bagi. Yang dekat Taman Merak. Betul. Okey, betul. Okey, bos. Baik, bos. Boleh. Okey, bagus. Tepukan kepada Ichigo dan juga Ziana Zain. Tepuk. Okey, terima kasih. Kita rehatkan pasangan ini. Kita buat dengan pasangan yang satu lagi pula. Okey, minta Mulan dan juga Tony Hawk. Mulan. Ya, Tony Hawk. Where are you, Tony? Okay. Sekejap ya. Mana Tony ni? Where are you? Okey. Jadi yang ini kita berlatih. Mulan bagi arahan pada Tony ya. Okey, Mulan can start. Dia putus. Okey, Mulan. Ya. Dia tak dengar ni.
Mulan. Can you start, Mulan? Can you give instruction to Tony? Bagi arahan pada Tony. Masuk sekejap. Okay. Tony, can you hear, Tony? Cannot. Cannot hear. Cannot hear anything. Okay, Mulan, one more time. Dengar, Mulan? Boleh dengar tak? Yang bila kuat tu kita dengar. Ah, Bila kuat kita dengar. Tony boleh masuk sekejap. Tony boleh masukkan apa? Okey. Tu boleh, okay. Tony boleh masuk sekejap, dia panggil awak. Ah, ya. Boleh sedia Line putus-putus lah kat sini. file pemimpan. Okay, Mulan. Saya kena rehatkan Mulan. I have to retire you because your line, your connection is quite bad, ya. Okay, so Alright. we are able to hear you. Okay, tak apa. Nanti kita cuba lagi. Mama Sinchan. Mama Sinchan. Okay. So, Mama Sinchan, please give instruction to Tony Hawk. Okey. Okay. Tony, boleh masuk bilik saya sekejap? Ah, baik puan. Ya puan, ada apa yang saya boleh tolong? Okey, boleh tak awak tolong review balik bajet paperwork khusus daripada PMN Perak ni sebelum saya masuk meeting kelulusan petang ni? Baik puan, saya akan redo balik bajet khusus untuk WNN petang ni. Saya akan hantar balik kepada puan petang ni. PMN mana tadi? Kejap. Ya. Stop ya. Okay. Yang ini Tony sebenarnya dah pandai dah sebab dia dah hadir khusus. Jadi bila dia dengar arahan daripada Mama Sinchan, dia terus ulang. Tapi jadi Tony saya nak Tony berlakon macam Tony belum tahu lagi teknik ini. Jadi bila bagi arahan, Mama Sinchan minta Tony ulang balik. Because the practice is bukan Tony Hawk. Yang practice tu Mama Sinchan yang kena practice. Okay, noted. Okay, sekali lagi. One more time. Tony, boleh masuk bilik saya sekejap? Baik puan. Ya puan, ada apa tu? Okey, boleh tak awak tolong review balik bajet paperwork khusus daripada PMN Perak ni sebelum saya nak masuk meeting kelulusan petang ni? Baik puan, tak ada masalah. Jelas ke daripada PMN mana tadi? Daripada PMN Perak untuk buat redo balik bajet hantar petang ni kan puan kan? Ya, betul, hantar petang ni sebelum saya masuk meeting kelulusan paper. Baik, boleh puan. Boleh. Okey, terima kasih. Sama. Hampir tepat ya Mama Sinchan. Tapi nampaknya apa yang berlaku, Mama Sinchan pula telah memikul tanggungjawab untuk ulang beberapa kali kepada Tony Hawk. So you are the one who is repeating. Faham tak? Jadi yang ini yang kita nak belajar ni, kita nak biasakan diri ulang balik arahan saya tadi. Ulang balik arahan saya tadi. Suruh dia ulang balik dari awal hingga akhir. Ya, macam tu ya. Okey, sorry ya. Okey, sekali lagi. Okey. Mama Sinchan, over to you sekali lagi. Alright, Tony masuk bilik saya sekejap. Baik puan. Ya puan, ada apa tu? Okey, boleh tak awak tolong review balik bajet paperwork khusus ni daripada PMN Perak sebelum saya nak masuk meeting kelulusan petang ni. Boleh? Boleh puan, tak ada masalah. Faham? Faham puan, Boleh tak awak masalah. ulang balik tak arahan tadi? Puan minta saya redo balik bajet khusus dari PNN Perak sebelum petang ni sebab puan ada mesyuarat kelulusan. Okey, betul. Terima kasih Tony. Sama-sama puan. Bagus. Very good. Okey. Jadi itu yang kita nak berlatih, nak biasakan diri kita bila kita bagi satu arahan yang penting, kita suruh dia ulang balik ya. Okay, now Tony Hawk, it's your turn. Awak kena nampak pula bagi arahan kepada Mama Sinchan. Bisai. Okay. Mama Sinchan boleh masuk office saya sekejap? Boleh.
Okey Mama Sinchan, saya nak minta tolong awak contact semua 33 pelajar kita yang akan fly ke island this month. Boleh ke? Boleh bos. Bos Boleh minta awak- saya Boleh awak ulang balik apa yang saya minta kat awak? Okey, bos minta saya kontak 33 pelajar yang akan ke island petang ni. Salah. Bulan ni dia fly. Petang Bulan ni saya ni. nak. Okey. Okey. Fly pula petang dia menangis budak-budak tu. Tengok kita kalau kita buat andaian yang kita dah ramai orang macam tu lah, kita buat andaian, kita cakap sekali dia faham lah. Cakap sekali dia faham lah. Tapi bila nampak bila seulang balik memang ada silap kan? Betul. Ada silap Sebab kan? tak take note kot apa yang bos bagi tahu tu. Yelah. Itu sebabnya sebagai bos kita kena suruh ulang balik. Tapi bos, masalah dia bos kita pun kurang pandai berkomunikasi. Dia bagi arahan panjang arahan dia kan. Lepas tu dia tak suruh kita ulang balik. Kita nak tanya dia pula malu pula, kena marah pula, cakap kita ni pekak ke tak dengar ke kan. Tak faham kan. Jadi apa yang berlaku? Dia beranggapan kita faham arahan dia, kita pula keluar daripada bilik tergaru-garu. Tadi kata apa? Bulan ni ke minggu depan? Bulan ni ke minggu depan kan? Dah kan? Lepas tu salah lah. Jadi bila salah, bila salah, bos kita marah kita pula. Bos kita tidak mahu bertanggungjawab atas cara dan gaya komunikasinya yang kurang berkesan. Itu pun salah juga. Jadi kita perlu bertanggungjawab atas cara kita berkomunikasi. Kalau orang tak faham, bukan salah orang tu, salah kita. We take responsibility. So kita mesti pandai untuk mencari cara dan gaya yang sesuai supaya orang faham benar-benar apa yang kita sampaikan tanpa ada apa-apa kesilapan ya. Okay, so very good. Bagus Tony Hawk dan juga Mama Sinchan. Okay, Tony Stark dan juga Bulma. Ya saya. Ya, mana Bulma ni? Bulma ni apa? Bini Goku ke apa ke? Vegeta. Bini Vegeta. Bini Vegeta. Oh, Vegeta bukan Goku Kan. Goku City. Aku salah letak pin ni kejap Okey Bulma, saya nak Bulma bagi satu arahan kepada Tony Stark. Dan kemudiannya suruh dia ulang balik arahan yang Bulma bagi. Okey. Tony boleh masuk sama sekejap. Dengar tak? Aku tak dengar. 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 Tak dengar. Ulang balik lah. Okay, Tony boleh masuk duduk sama sekejap. Dengar ya? Dengar. Kurang jelas. Tony boleh masuk office saya kejap. Okey, boleh. Ya puan. Tony, hari ni kalau kita dah pergi tengok site, boleh tak keluarkan bagi saya BQ untuk premis kita yang dekat Skijang ni? Tak dengar. Sorry, maaf puan. Saya kurang jelas. Dengar tak? Dengar? Ni dengar. Dengar. So ni hari tu kan kita dah pergi tengok site kita dekat Bazar Skijang tu. Bazar apa? Bazar Skijang. Skinchan? Skijang. Sorry tak dengar. Bazar Segamat lah, Segamat. Segamat. Okey. Dengar? Dengar? Tolong buatkan BQ tentang kerosakan tu, hantar pada saya juga. Hantar kepada, sorry tak dengar. Hantar pada saya sebelum pukul 4. Boleh? Saya siapkan BQ tu untuk premis Segamat. Kat mana? Kat mana? Premis kat mana? Premis Segamat. Saya minta hantar bila tu? Petang ni pukul 4 insyaAllah saya hantar. Okay. Boleh Boleh insyaAllah.
Suruh dia ulang balik semua keseluruhan daripada awal. Oh, okey, boleh tanya ulang balik tak apa yang saya minta? Oh, Puan minta saya hantar BQ untuk kerosakan di premis segamat. Pukul berapa saya minta tu? Pukul 4. Okey, terima kasih. Saya hantar bertulis email. Ah. Okey. Alright. Okey, bagus. Tapi saya suka Tony tadi, ada maklumat yang tak lengkap, dia minta lengkapkan. Nak bertulis ke nak email? Kan? Jadi kita pun bila kita dah lebih mahir berkomunikasi, kalau kita rasa ada maklumat yang tak lengkap untuk kita laksanakan satu tugas, kita tanya. Macam mana ni, nak email ataupun nak bertulis? Kan? Macam Tony start buat tadi ya. Bagus Tony. Terima kasih. Baik. Okey, tepukan. Okay, next. Stanley. Stanley Kubrick. Yes. Yeah, good to know that you are there. Stanley Kubrick. Ni dah tak ada dah. Tinkerbell. Stanley and Tinkerbell. Tinkerbell, are you there, Tinkerbell? Ya. Kat sana kan? Okay, Tinkerbell, I want you to give instruction to Stanley. Bagi arahan kepada Stanley ya. Stanley, boleh masuk jumpa saya? Baik Puan. Saya nak mohon bantuan untuk alihkan pasu yang berada dekat tepi bilik saya petang ni sebelum pukul 5. Baik Puan, saya akan selesaikan. Boleh ulang balik apa yang saya minta tolong tadi? Puan nak saya alihkan pasu kat tepi bilik Puan pada pukul 5 nanti. Sebelum pukul 5 nanti. Sebelum pukul 5 nanti. Saya minta maaf Puan. Okey, terima kasih. Okey, bagus. Jadi ternyata bila minta ulang balik tu pun ada kesilapan sebab Stanley dengar dan dia faham alih pasu bunga pada pukul 4. Tapi Tinkerbell punya arahan bukan pada pukul 4 tapi sebelum pukul 4. Ada beza pada pukul 4 dengan sebelum pukul 4. Sebelum pukul 4 pukul 3.30 boleh, 3.45 boleh. Kalau pada pukul 4 maksud 3.45 tak boleh. 3.50 tak boleh. 4.05 tak boleh. Tepat-tepat pukul 4 dia kena alih pasu bunga kan. Itu yang Stanley faham kan. Nampak ada kesilapan juga. Mesti baik kita suruh ulang balik ya. Stanley. Stanley, saya nak Stanley pula bagi arahan kepada Tinkerbell. Baik, Tinkerbell boleh masuk ke pejabat saya sebentar? Ya, Cik. Saya nak minta tolong untuk Tinkerbell printkan draft rekaan buku untuk petang ini. Sebelum petang ini. Sebelum petang ni? Sebelum petang ni. Sebelum petang pukul 5. 5. Okay. Boleh ulang balik saya punya arahan? Stanley minta saya printkan draft buku sebelum pukul 5 petang ni. Betul. Terima kasih. Sama. Okey, bagus. Tepukan. Jadi tadi nampak ada kesilapan juga kerana Stanley kata sebelum petang ini. Sebelum petang ini memang kita kena minta penjelasan sebab sebelum petang ni pun saya tak faham apa maksud sebelum petang ni sebab kerana ini dah petang lah. Kan? Apa minta penjelasan? Oh, sebelum pukul 5. Betul jelas sebelum 5. Kita buatlah sebelum pukul 5. Sebelum pukul 5 tu maksudnya 4.49, 4.59 pun boleh lagi ya. Jadi tak adalah kita kesilapan pasal sebelum petang ni tak jelas apa yang maksudkan sebelum petang ini ya. Okey, bagus. Tahniah pada pasangan Stanley dan juga Tinkerbell. Siapa lagi yang belum ni ya? PU Ritz dan dah tak ada dah peserta wanita ni, minta maaf lah. Okey, PU Ritz dan juga Datuk KP. Datuk KP, are you there Datuk KP? Ada. Ada, okey. Masih ada lagi. Mana PU Ritz ni? Adakah PU Ritz? Hello, tak ada PU Ritz. Kita tukar.
Kita tukar kepada PU Rates, okey. Ada. Sila PU Rates. Datuk bagi arahan pada PU Rates. So, saya start Bagi arahan kat dia. Assalamualaikum Pioris. Waalaikumsalam warahmatullahi. Petang ni siapkan saya punya kereta. Saya nak ke Bangsa untuk meeting. Sebelum pukul 5 kita dah ada dekat Bangsa. Baik. Apa baik? Ulang balik apa saya cakap. Tu ulang balik. Saya kena prepare kereta untuk program tuan sebelum pukul 5 pergi ke Bangsa. Tahu tak kereta yang mana satu? Tahu yang Velfire tu warna hitam? Okey, cantik. Saya baik tahu. Okey, bagus. Jadi maksudnya maklumat tak lengkap tadi kan? Sebab tak bagi tahu kereta apa kan? Jadi kalau PU Rates yang lebih pandai, jadi PU Rates sepatutnya bertanya juga kereta yang mana satu. Okey? Kereta yang mana satu. Nak tanya lagi jauh pun boleh tak? Bangsa di mana? Bangsa pun besar juga. Bangsa village ke? Bangsa shopping center ke? Jadi itu lebih jelas ya. Jadi bagus. Sekarang PU Rates pula bagi arahan kepada Datuk KP dengan izin ya. Mampus. Okey, PU Rates bagi arahan pada Datuk KP. Bagi kau arahan. Assalamualaikum Datuk KP. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Datuk KP. Okey. Kuat sikit saya tak dengar. Hello. Hello ya. Assalamualaikum Datuk KP. Waalaikumsalam. Okey, Datuk KP ada tentatif besok pukul 8 pagi perjumpaan dengan usahawan ke Arcade Mara tu. Iaitu Puan Suhana. Okey. Jadi kalau ada apa-apa hal, kalau Datuk KP ada last minute perubahan, boleh update dengan saya lah sebelum program bermula. Okey. Ingatkan saya kembali Okey, boleh. Mana? Siapa bagi arahan pada siapa ni? Kau suruhlah dia ulang balik. Datuk, tolong ulang balik arahan saya, Datuk. Macam tu lah. Mana berani dia nak suruh Datuk ulang. Itulah, PU. Tengah padam. Ada tu, line dia kot. Hello, PU Rates. Hello. Skrin tadi kabur tau. Sekarang dah kena balik. Betul, tadi kabur tadi, gelap tadi. Okay. Minta Datuk KP tolong ulang balik. Saya mohon jasa baik Tuan KP boleh ulang balik untuk kita nak arrange supaya dua pihak boleh dapat information yang selari lah. Boleh. So esok saya punya meeting pukul 8. Kalau ada apa-apa update nanti saya akan bagi tahu balik lah. Okey, saya akan hantar email kejap lagi sebagai bukti lah kalau Datuk KP lupa ke apa. Okey, hantar kepada saya PA Okey, terima kasih. Okey, bagus. Tepukan. Jadi sebenarnya kalau kita bukan bagi arahan lah, kita memberi butiran mesyuarat dan sebagainya kepada orang yang lebih tinggi pangkat daripada kita. Contoh tadi macam PU Rates bagi butiran arahan lah, butiran mesyuarat kepada Datuk KP, maka wajar kita ulang-ulang dan kita mungkin juga kita perlu menulis dalam kita type, kita tulis, kita print, dan juga kita lepas kita bagi butirannya kita pun beri dia salinan untuk yang bertulis tu supaya dia boleh pegang. Dan bagus juga kalau dia ada PA, kita pun masa kita keluar nanti kita pun memberitahu PA dia untuk mengingatkan Datuk tentang butiran mesyuarat yang akan dihadiri Datuk esok Okey, jadi itu caranya pada orang yang lagi tinggi pangkatnya daripada kita lah. Okey, bagus. Dua-dua ni sudah. Okey, bagus. Terima kasih. Okey, ada lagi yang belum ni, yang belum cuba ni adalah Bosku dan juga Nakib.
Bosku dan juga Nakib. Mana? Where are you, Nakib? Bosku, bosku. Bosku masuk, bosku. Bosku masuk. Nakib, Nakib, ada tak? Nakib tidak ada. Izwan Syami, are you there, Izwan? Izwan. Bosku tidak ada mikrofon. Okey, diizinkan. Nakib, are you there, Nakib? Nakib. Nakib. Nakib pun tidak ada. Nakib pun tidak ada. Okey, kalau gitu Izwan Syami, Izwan? Ada. Izwan ada kan? Okey, saya nak tukarkan dengan ni lah. Dengan Tinkerbell. Tinkerbell masuk, Tinkerbell? Tinkerbell. Ya, Tinkerbell. Okey, Tinkerbell buat role play dengan ni, dengan Izwan. Sama, Tinkerbell bagi arahan kepada Izwan. Izwan, tolong masuk sekejap. Okey, baik Puan. Boleh tolong saya hantarkan dokumen pelajar SEM 5 ni kepada Puan Hanisa sekarang. Okey, boleh? Boleh tolong ulang ke sebab saya nak dokumen ni cepat. Boleh tolong hantarkan dokumen kata 5 ni kepada Puan Nisa. Betul tak Puan? Betul, tapi bila tu Saya nak saya nak dokumen tu sekarang dihantar. Okey, baik. Baik Puan. Okey, bagus. Sekarang Izwan pula bagi arahan kepada Tinkerbell. Okey, Tinkerbell, masuk sekejap. Ya, Cik. Okey, saya nak minta awak tolong buat kiraan alat pemadam api di Arkid Mara Kuala Berang dan Arkid Mara Aja sebelum pukul 4. Maklumkan kepada saya berapa jumlah. Okey. Ulang, faham? Boleh ulang? Cik mohon untuk saya kirakan bilangan fire extinguisher di Arkid Mara Ajil dan juga Kuala Berang sebelum pukul 4 hari ini. Okey. Okey, baik. Okey, masih. Sama. Okey, bagus. Bentar ya. Okey, bagus. Syabas. Tepukan. Okey, bagus. Saya suka caranya tadi. Okey, jadi dah tamat satu pusingan. Jadi tadi orang yang memberi arahan minta orang yang menerima arahan untuk ulang balik. Jadi sekarang ini kita tukar pula, orang yang menerima arahan yang lebih mahir berkomunikasi daripada orang yang memberi arahan. Jadi saya nak apabila menerima arahan, ya, orang yang menerima tu ulang balik, dia membuat ungkapan, ya. Contohnya kalau saya minta, kalau Tinkerbell tadi suruh bagi arahan pada saya dan saya ulang balik, masuk puan, dah. Okey, tak apa, saya buat role play itu dengan Tinkerbell. Tinkerbell masuk? Ya, Cik. Okey, sekarang kita pula berlakon role play, kita berdua. Tinkerbell pula yang bagi arahan. Lepas tu jangan suruh saya ulang balik, Oh, okey. Ini Tinkerbell tak pandai berkomunikasi, okey. Okay. Cik Jack Sparrow, mohon masuk bilik saya. Okey. Ya puan, boleh saya bantu? Tolong betulkan tombol pintu dekat bilik saya sekarang. Maksud puan, suruh saya betulkan tombol pintu esok? Minta maaf, bukan esok, hari ni. Hari ni sekarang. Sekarang. Jadi maksud puan, nak saya betulkan tombol pintu puan sekarang, ya? Ya, betul. Okey, saya buat sekarang. Terima kasih. Okey. Bagus. Jadi nampak yang ini lain pula. Yang ini kita yang bertanggungjawab atas
sesi berkomunikasi itu kerana kita lagi mahir. Jadi kita yang tanya. Kita yang ulang balik. Kita ulang balik, kita yang bagi ungkapan pada dia, pada orang yang memberi arahan tu betul ataupun tidak. Jadi tadi saya dengar esok. Jadi saya ulang balik, saya kata betulkan tombol pintu tu esok. Maka Tinkerbell dia betulkan, bukan esok, saya nak sekarang. Oh maaf maksudnya nak saya betulkan tombol pintu itu sekarang. Gitu ya. Jadi kita yang ulang balik ya. Saya pula bagi arahan kepada Tinkerbell. Okey, lepas tu Tinkerbell buat ungkapan dan ulang balik apa yang saya suruh ya. Okey, Tinkerbell masuk. Ya, Cik. Okey, saya nak Tinkerbell bersama dengan Peter Pan pergi ke Arkid Mara di Kuala Kangsar dan meninjau bumbung yang bocor di sana esok. Cik nak saya pergi ke Arkid Mara Kuala Kangsar esok untuk betulkan bumbung ke? Bukan. Saya suruh Tinkerbell dan Peter Pan untuk pergi ke Arkid Mara di Kuala Kangsar meninjau bumbung yang bocor esok. Oh, maksud dia Cik minta saya dan Peter Pan pergi ke Arkid Mara Kuala Kangsar untuk tinjau bumbung di sana esok. Tinjau bumbung yang bocor? Oh, tinjau bumbung yang bocor esok di sana. Ya. Okey, baik Cik, faham. Awak boleh pergi dengan Peter Pan? Boleh. Okey, bagus. Kan? Jadi saya bagi arahan tadi panjang dan laju. Bos memang macam itulah. Kan? Jadi kita pula jangan takut nak minta penjelasan ataupun ulang balik, bagi peluang untuk bos betulkan kalau kita salah faham dan kita salah andaian kita ya. Jadi jangan takut. Jadi masalah dengan pegawai baru, ramai pegawai yang senior ya, mereka kata pegawai baru tak pandai buat kerja. Selalu salah buat kerja. Sebenarnya bukannya tak pandai ataupun pegawai baru ni salah buat kerja. Sebenarnya masalah berkomunikasi. Kerana arahan yang diberi oleh pegawai yang kanan kepada kita tak jelas. Kita pula takut nak minta penjelasan. Jadi kita buat ikut kepala kita. Rasa-rasanya ginilah. Dan bila kita serahkan kerja tu, nyata salah. Lepas tu dia katalah, inilah pegawai baru. Tak pandai buat kerja. Inilah pegawai baru. Ikut kepala dia. Jadi harapannya bila anda menggunakan teknik ini, maka kurang kesilapan kerana dah lebih berkesan cara kita berkomunikasi, dan harapannya pegawai kanan tidak lagi menuduh pegawai yang muda kerap melakukan kesilapan bila buat kerja. Okey? Okey. Baik ya. Okey, sekarang nak cuba pula Tony Stark dan juga Mama Shinchan. Tony Stark dan Mama Shinchan masuk? Ya, saya. Okey, mana ni Mama Shinchan dah masuk dah. Tony Stark masuk. Jadi yang ini kita berlatih, kita lain sikit pula ya. Macam saya buat tadi. Role play kita lain sikit. Okey, mula Mama Shinchan bagi arahan tapi jangan minta ulang balik. Tony Stark yang perlu ulang balik, ambil inisiatif untuk ulang balik ya. Sekali lagi, ulang. Mula. Tony Stark, boleh masuk bilik saya jap? Ya, saya puan. Okey, boleh tak saya nak awak sediakan senarai PIC bagi program usahawan yang akan kita laksanakan minggu depan? Okey. Saya akan buat senarai PIC lah untuk usahawan yang kita akan buat minggu depan. Okey. Betul? Betul? Okey. Betul kan Mama Shinchan nak tambah lagi apa dia? Ulang? Betul. Betul kan? Betul. Bagus. Betul. Okey, baik. Sekarang Tony Stark pula dengan Mama Shinchan. Kau bagi arahan? Ya, awak pula bagi arahan. Okey. Mama Shinchan tak. Mama Shinchan masuk office saya je. Okey, bos. Ingat tak saya ada bagi senarai nama.
untuk usahawan-usahawan yang layak untuk program MARA ni, minta awak tolong finaliskan senarai ni sebelum pukul 4 petang. Okey. Bos nak saya senaraikan nama-nama usahawan yang kita dah finalisekan untuk apa tadi bos? Salah tu. Saya minta senarai usahawan yang layak untuk kita masukkan dalam program minggu depan. Saya minta awak finaliskan nama senarai tersebut. Okey, bos minta saya keluarkan nama usahawan yang kita dah finaliskan untuk program minggu depan. Ya. Betul. Bila kena submit tu? Hari ini Pukul berapa? secepat yang mungkin. Pukul 4. Macam mana pukul 4 boleh jadi secepat yang mungkin? Sebab saya nak siapkan benda tu secepat yang mungkin, tak boleh ke kau jawab macam tu? Secepat yang mungkin Ataupun bukan segera Mungkin anda rasa secepat yang mungkin tu sama erti dengan segera. Segera buat sekarang. Secepat yang mungkin maksudnya buat bila mungkin. Jadi kau tanya, kalau orang banyak salah faham, orang ingat benda tu segera. Jadi contohnya kalau saya suruh Tony Stark, saya nak awak buat kerja ni secepat yang mungkin. Ataupun Tony Stark bagi arahan pada saya, Captain, saya nak Captain sediakan laporan ini secepat yang mungkin. Jadi pada Tony secepat yang mungkin tu maksudnya segera. Tapi pada saya, pemahaman saya sebenarnya secepat yang mungkin maksudnya saya buat bila saya mungkin. Jadi bila Tony nanti pukul 4 ni, Captain, mana laporan tu? Kan saya kata buat secepat yang mungkin. Yalah bos, tak siap lagi. Nanti saya buat lah. Bila mungkin saya buat. Bila mungkin. Tengoklah esok, kalau mungkin saya buat esok. Kalau mungkin esok. Kalau tak mungkin, minggu depan kalau mungkin saya buat. Jadi bila kita bagi arahan, buatlah secepat yang mungkin. Maksudnya kita beri ruang kepada penerima arahan untuk bila dia nak siap dan hantar, ikut masa dia bila mungkin. Itu maksud dia. Okey. Sama juga dalam bahasa Inggeris sama, as soon as possible. Yeah, where is the work? Where is the report? I'm sorry boss, I will do it as soon as possible. Very sorry, now not possible. Jadi kalau kita nak sekarang, kita katalah do it now. Ataupun dalam bahasa Melayu, buat pada kadar segera. Kita nak sekarang. Kan? Okay? Okay, bagus. Jadi nampak tadi pun Mama Sinchan pun suruh ulang bila buat ungkapan pun ada yang tak lengkap maklumat kan? Okey, bagus. Tepukan kepada Mama Sinchan dan juga Tony Stark. Tepuk. Okey, saya nak Bulma dan juga Datuk KP. Ada ke Bulma ni? KP ada. Datuk KP ada, Bulma tak ada. Okey, kita buat ni lah Tony Hawk. Tony Hawk dan juga Datuk KP. Hello, Assalamualaikum. Salam. Skating eh? Skating. Datuk KP tak nak join? Boleh ajar saya. Jomlah kita. Duduk office je tak best juga kan? Betul. Okey, terus. Datuk KP dulu lah. Tony start dulu lah tu ni. Datuk KP, boleh tak nanti tolong confirmkan balik dengan kita punya program bagi pembangunan pelajar yang akan diadakan pada bulan depan. Maklumkan saya semula progress program tu hari ni sebelum pukul 5 petang. Okey. Saya kena maklumkan progress. Bagi kita punya program pembangunan pelajar. Okey. Sebelum pukul 5 ke pukul 4? Sebelum pukul 5. Okey, maklumkan progres pelajar sebelum pukul 5 untuk program pembangunan pelajar Untuk program pembangunan pelajar. Okey, baik. Dekat mana tu? Kita akan buat dekat hotel. Kak, apa hotel sebelah kita ni Kak? Primera.
Primavera Hotel. Okey, okey. Primavera Hotel ya. Okey. Jadi Dato' KP punya teknik ni bukan dia ulang balik. Dia soal Dia balik. tanya. Dia tanya balik. Patut dia ulang lah. Nak sediakan esok Hotel Primavera ni. Hotel mana? Bila ya? Dia tanya balik. Seri. Okey, tak apa. Okey, jadi maksudnya kalau kita pula rasa-rasa maklumat yang kita terima tak lengkap, maka kita pun tanyalah balik kan. Salah satu cara lah. Kita tanya balik ataupun kita ulang balik keseluruhan dan minta pengesahan daripada orang yang memberi arahan, ya. Ini satu cara yang baik bila berkomunikasi, kerana rata-rata ramai daripada kita bila berbual dengan bos, bila kita terima arahan dari bos, kita tak buat pun. Kita tak ulang balik untuk pengesahan. Satu, dua, kita pun tak ada tanya minta butiran yang yang kita rasa kita kurang dengar tadi itu pun jarang kita buat. Jadi amalkanlah. Itu yang terbaik. Okey, kan Dato' KP bagi arahan kepada Tony Hawk. Tony Hawk. Tony. Ya, saya. Tolong sediakan meeting room pukul 4 petang ni dan sedikit jamuan minum petang. Kita ada guest dalam 5 orang. Dapat tak? Okey, dapat. Baik Ketua KP, tak ada masalah. Cuma meeting room ni KP nak sama level dengan kita ataupun bilik yang lagi besar? Untuk 5 orang sama level dengan kita dah okey dah. Minum petang apa? Saya buat kuih kari pap dengan donat je lah, cukup kan dengan teh ais. Buat air panas lah, air panas. Air panas okey. Baik, Tuan KP, tak ada masalah. Hari petang ni saya akan booking meeting room untuk 5 orang tetamu Ya, kita. betul. Baik, masalah apa? Oh, baguslah Tony Hawk ni. Macam ni saya pun nak ambil Tony Hawk jadi PA saya lah. Ada gaya lah. Ya, ada gaya sebab dia ulang balik. Dia minta butiran tambahan nak buat level kita ke ataupun bilik lagi besar. Dia tanya lagi. Ini maklumat yang tak diberi oleh Dato' KP. Kari pap okey ke, boleh tak kari pap? Teh ais? Oh tidak. Jadi Dato' KP kata tidak, nak air panas. Nasib baik tanya. Nasib baik dia tanya. Sebab kalau tak tanya dia akan sediakan teh ais. Teh ais lah. Kan? Jadi nasib baik awak tanya. Jadi sempat dibetulkan tak? Panas. Kan? Jadi ini cara PA yang cemerlang lah. Okey, lepas tu satu lagi saya suka kerana Tony Hawk ada inisiatif, dia dah awal-awal lagi dah sedia dengan pen dan kertas bila bos panggil. Jadi dah sedia dengan pen kertas, dia catat dah kan. Ya. Okey, itu yang sebaik-baiknya lah. Tapi kadang-kadang kita tak sempat nak capai pen dengan pensel dengan kertas pun. Kadang bila dalam lift kan, bos kita, baru ingat something kan? Saya nak awak pergi buat ni. Dalam lift dia kata kan. Jadi macam mana kita nak ingat? Jadi itu sebabnya kita ulang balik. Masuk bos nak saya buat ni dalam lift juga kan. Jadi tak sempat nak kita nak keluar pen dengan kertas atau nak keluar buku 35. Jadi teknik itu je lah. Kita ulang balik. Bila kita ulang balik kita pun ingat. Bila kita ulang balik kita pun dapat beri peluang kepada orang yang beri arahan untuk confirm betul atau tidak arahan dia ya. Okey, bagus. Satu contoh yang terbaik. Okey, bagus. Okey, sekarang kita cuba pula Ichigo dan PU Riz. Ichigo ya. Kenapa macam terkejut pula? Ichigo dengan PU Riz. Ichigo, ke tak ada Ichigo ni? Ichigo. Okeylah, tukar Ziana Zain. Masuk Ziana. Ya. So. Okey. Tadi Ziana Zain berlatih dengan PU Riz. You restart dulu. Sekarang apa Dr. Ken? Aran. Saya bagi arahan dengan Zain Azin. Ya, betul. Awak bagi arahan pada Zain Azin. Okey. Majikan yang bekerja lah kan? Awak bagi arahan lah pada Zain Azin. Assalamualaikum. Cik Zain Azin boleh masuk je?
Boleh. Ya bos, saya datang. Okay, ada benda urgent ni. So kita punya kita punya klien dia terlebih bayar bayaran yuran pendaftaran untuk MRSM terlebih dalam RM500. So boleh tak you hantar refund tu kat dia banking online ke apa before petang ni pukul 5? Ulang balik bos, tak dengar lah. Okey, tadi untuk transaksi ada customer kita Puan Ani, dia buat pembayaran transaksi untuk yuran pendaftaran anak dia kat MRSM, tetapi dia terlebih bayar dalam 500. So maksudnya daripada kita kena refund dia RM500 kepada dia. Dan dia perlukan refund tu sebelum pukul 7.30 petang. So boleh tak you langsaikan refund tu before pukul 5 petang ni dalam cara apa sekalipun. Okey, kejap. Okey. Kita pula sebagai bos, bila kita bagi arahan, kan, kita kena saring apa yang kita nak sebut, kita nak bagi yang paling ringkas, yang paling minima, maklumat paling ringkas supaya boleh buat kerja. Jadi tak perlulah panjang sangat macam tadi tu kan. Tadi apa Puan Ima ada bagi tahu ada parent nama Puan Ida kan, terlebih bayar yuran MRSM anaknya dan dia minta bayaran balik, oleh itu tolong sediakan voucher bayaran balik. Mudah je. Arahan dia tolong sediakan voucher pembayaran balik yuran yang terlebih bayar oleh Puan Ima petang ini. Ini ringkas. Lebih kurang lah. Lebih kurang kan. Jadi dia ringkas kan. Bedak tu Jana kesian. Dia tak tahu mana ujung pangkal. Ni selalu jadi dengan bos lah. Kita tak tahu mana ujung pangkalnya, apa sebenarnya arahannya kan. Kerana banyak sangat. Nak jumpa Puan Ida ke? Nak suruh saya jumpa mak budak tu ke? Nak saya sediakan kan? Banyak sangat ya. Okey, ringkaskan arahan. Yang penting saja bagi arahan tu kepada Jana. Okey. Cuba sekali lagi Pi. Okey, Cik Zainal Zain, boleh tak tolong bank in-kan secara online RM500 kepada pembayar ni? Nombor akaun dia ada, nanti saya bagi butiran dia kat you, and then you boleh tengok dia punya maklumat Maybank account dia untuk transfer. Okay bos, boleh. Sebanyak RM500. Boleh bos. Sekejap. Okay, terima kasih. Kalau ada apa-apa tak faham boleh call saya. Dan kalau dah langsaikan pembayaran tu boleh call saya balik. Bos nak saya bank in kan yuran yang terlebih bayar RM500 tu dekat detail yang bos akan email nanti kan? Yes. Nak sebelum pukul berapa? Sebelum pukul 5 petang. Petang hari ni juga Ya, hari ni juga. Okey. Boleh. So nanti lepas bayar tu nanti boleh email balik resit pembayaran dengan saya untuk rujukan. Okey, baik. Nanti saya akan email balik resit pembayaran yang telah kita buat ke email bos untuk rujukan dan bagi kepada puan yang terlebih bayar tadi tu lah. Okey. Terima kasih. Terima kasih Cik Zainal. Okey, bagus. Jadi macam mana Ziana? Lagi mudah kan kalau macam ni kan? Betul. Jadi yang mula-mula tadi sebelum saya tegur tadi macam mana? Ingat tak apa cerita dia? Dia bercelaru sikit sebab nak kena tahu pasal orang ni yang terlebih bayar, siapa, apa benda nak kena buat. Dia macam panjang. Dia macam bukan dia cerita, dia bercelaru macam proses. Dia macam bagi tahu nak kena refund tapi dia cerita lepas tu. Sebab apa kena ni. Patut dia cerita dulu kenapa, apa yang kita kena buat lepas tu. Penekanannya kepada apa yang kita kena buat. Ya, tapi belum yang Ziana cerita tadi pun tak lengkap. Sebenarnya cerita Piuri saya tadi dia ada jumpa puan mana puan tu bagi tahu dia ada parent nama puan apa
telah terlebih bayar Puan Ani. yuran MRSM anaknya. Itu cerita dia. Tadi dia berjumpa dengan ada seorang lagi pegawai yang telah memberitahu dia ada parent terlebih bayar yuran MRSM anaknya dan memerlukan refund, maka kita perlu mengeluarkan refund itu, bayar kepada akaunnya pada hari ini juga, jumlahnya RM500, dan selepas itu bagi tahu maklumkan Piuris yang kita dah siap buat kerja tu. Itu cerita dia. Punya panjang kan. Jadi ringkas tu action dia tadi refund. Ya. Bayar balik duit tu. Itu je sebenarnya yang penting. Jadi yang lain tu yang awak nanti jumpa siapa bagi tahu awak, itu tak penting. Perlulah. Tak perlu. Background kita tu buat pening aja maklumat tambahan. Okey, sekarang Piuris, saya pula nak awak Jana, saya nak awak pula bagi arahan kepada Piuris. Piuris, masuk bilik saya kejap. Ya, Cik Nazin. Nanti boleh tak tolong key in kan surat peringatan penyewa yang kita keluar bulan Mac tu. Saya ada email ke Excel, key in dalam Excel tu dan hantar kepada saya hari Jumaat ni sebelum pukul 12 tengah hari. Boleh tak? Baik Cik. Okey, so untuk nak reply check tu, saya lagi menggunakan attachment Excel yang sama ke ataupun macam mana? Ya, masih gunakan yang sama. So saya guna template yang sama lah. Yep, cuma update sahaja yang terkini. Okey Cik Zainazin, nanti saya akan hantar email lah. Okey. Terima kasih. Okey, bagus. Bagus. Jadi caranya Piuris cakap bagi tadi, dia minta dia congkil lagi maklumat kan. Ya, yang tak lengkap tu congkil daripada Zainazin supaya anda boleh buat kerja tu ya. Okey, bagus. Hebat. Okey, jadi Ustaz Abid. Masuk Ustaz Abid. Ustaz Abid ada ke Ustaz Abid? Ustaz Abid? Okey, Ustaz Abid tak ada. Piuris dah. Okey, Bara Sibu. Assalamualaikum. Nama tuan siapa? Waalaikumsalam, saya Nobita tadi. Nobita. Oh, ingatkan siapa tadi? Okey. Nobita. Saya boleh tukar nama awak jadi Nobita balik. Okey. Okey, jadi kita sedang sesi role play. Cara kita menerima dan memberi arahan ya. Okey, jadi Puan Ziana akan beri arahan kepada Nobita. Jadi Nobita dengar, kemudiannya Nobita ulang balik arahan kepada Puan Ziana, minta pengesahan betul tak yang saya faham ni. Ya. Okey, Puan Ziana boleh bagi arahan kepada Encik Nobita. Dipersilakan. Encik Nobita, boleh masuk bilik saya sekejap? Boleh Puan, ya baik. Dengar? Hello. Okey. Dengar. Ya, hello Puan. Baik, saya masuk. Okey. Boleh tak esok Encik Nobita pergi ke Arkid Bazar Skincan untuk cek dengan penyewa yang ada masalah teknikal. Dan maklumkan pada saya esok petang pukul 5. Boleh? Boleh Puan. Faham ke? Boleh ulang balik tak? Okey, esok punya. Ya. Ni dah salah dah. Saya. Lupa. Sebab Ziana yang minta Nobita ulang balik. Saya orang yang tak reti. Lakonannya Ziana ni bos yang tak pergi kursus ni. Jadi Nobita yang dah pergi kursus. Nobita tak perlu disuruh. Tanpa perlu disuruh, Nobita ulang balik dan minta pengesahan. Gitu ya. Tanpa perlu disuruh. Okey. Sekali lagi Ziana. Nobita, esok tolong pergi ke Bazar Skincan, cek dengan penyewa yang ada masalah teknikal dan maklumkan pada saya sebelum pukul 5 petang esok. Baik Puan.
Baik, Puan. Baik, Puan. Nobita tak ulang. Kau ulang balik lah Nobita. Hello, baik. Hello, okey. Esok saya akan pergi ke Bagas Kincan untuk cek kepada masalah teknikal di sana dan saya akan beritahu kepada Puan pada pukul 5 petang. Baik. Okay, sebelum pukul 5 petang ya. Okey, baik. Okey, baik, Puan. Sebelum pukul 5 petang. Okay. Terima kasih. Okey, bagus. Terima kasih Ziana. Jadi Nobita mungkin awak tak ada tadi. Ada beza pada pukul 5 petang dengan sebelum 5 petang. Sebelum 5 petang pukul 1 tengah hari boleh. Pukul 3 boleh. Pukul 10 pagi pun boleh. Tapi 5 petang janganlah. Mungkin dia sibuk ke, dia ada taklimat ke, dia ada hal. Jadi dia tak available. Dia nak terima awak bagi dia hanya tepat pukul 5 petang je. Sebelum pun tak boleh, selepas pun tak boleh. Itu kata pada pukul 5 petang. Hati-hati ya. Ya. Okey, bagus. Tepukan. Okey, sekarang Nobita pula bagi arahan kepada Ziana Zain. Cuba Ziana. Hello, Ziana. Ya saya. Boleh masuk ke bilik saya sekejap? Boleh bos. Ya bos, kenapa bos? Okey, Zena. You tengok dekat meja depan tu ada satu fail yang menunjukkan satu kunci kira-kira yang perlu dibuat pelarasan secepat mungkin. Saya minta you buat dan hantar kepada saya sebelum pukul 3:30 petang nanti. Okey bos. Maksudnya hari ni sebelum pukul tak. Maksudnya hari ni pukul 3:30 petang saya kena hantar kunci kira-kira yang untuk dibuat pelarasan yang ada dekat meja depan. Ya, betul. Okey. Okey bos, nanti saya buat. Okey. Sebenarnya arahan dia tak perjelas. Ada satu simpan kira yang tak siap lagi kena buat penyelarasan. Lepas tu saya minta Puan Ziana Zain untuk siapkan pelarasan itu sebelum pukul 3 pukul 3:30 petang. Lebih kurang macam tu lah kan. Jadi Ziana terus dia, siapkan penyelarasan akaun. Jadi maksudnya bagus teknik Ziana Zain ulang balik ungkapan kerana arahan tadi tak perjelas tapi dimudahkan dalam arahan tadi dan minta pengesahan daripada Nobita. Tapi Nobita pula bila bagi arahan nanti janganlah mula dengan kenyataan kemudian baru ada arahan. Terus arahan aja. So awak tadi ada satu akaun ataupun ada satu simpan kira yang tak siap penyelarasannya atas meja. Saya minta awak siapkan penyelarasan itu sebelum pukul 3:30. Baik cakap aja. Saya minta awak menyiapkan penyelarasan bagi simpan kira di atas meja sana tu sebelum pukul 3:30. Baru lagi mudah macam tu kan? Okey? Okey, walaupun tahniah kepada anda berdua kerana anda berdua memang hebat dan berjaya menjalankan role play ini. Okey, terima kasih Jana. Terima kasih Nobita. Okey, jadi masa sekarang pukul 3:35 ya, kita rehat selama 25 minit hingga pukul 4 petang. Okey? Kita rehat selama 25 minit sehingga pukul 4 petang. Okey. Jadi sebelum kita rehat sama-samalah kita on mikrofon dan kita sebut nak minum. Okey, Coach Stanley, Tinkerbell, Mama, Ichigo, Purate, sama-sama kita jerit nak minum. Okey, bersedia. Nak minum. Ya, bersedia. 1, 2, 3. Nak Nak minum. Okey, bagus. Okey, kita kembali jam 4 tepat ya. Rehat sekarang. Purate. Ya. Ichigo. Mana Ichigo? Tony Hawk. Where are you, Tony Hawk? Datuk KP.
Bulma, mana Bulma? Ada. Tok KP ada. Okey, Tony Hawk ada? Tony Hawk? Bulma, mana Bulma ni? Ada. Ada. Mama Sinchan ada? Mulan. Mulan. Mulan ni adalah pahlawan Cina yang sebenarnya wanita sejati tetapi telah berlakon menjadi lelaki. Ya, kerana dia pergi perang menggantikan bapaknya yang dah tua. Nakib, where are you Nakib? Stanley, are you there Stanley? Hello, Doctor. Yeah. Okay, good. Ustaz Abid, are you there? Ustaz Abid? Ustaz Abid Liu? Yeah. Okay, Ziana Zeng, are you there Ziana? Ada. Tony Stark, are you there Tony? You're there? Okay, bagus. Okay, wow, seronoknya. Kita kembali bersama. Kita kembali bersama dalam sesi terakhir untuk petang hari pertama kita. Kita kembali ke sesi terakhir dan dalam sesi ini kita akan terus belajar satu dua perkara sebelum kita bye dan mengakhiri kursus hari pertama kita ya. Jadi saya nak share screen, izinkan. Boleh je sebenarnya. Wan ada lah. Cuma hari ni Wan tak ada. Wan ada lah install tu. Dia guna iPhone juga. Saya ni iPhone krik-krik sikit lah. Ni tapi nak tanya Syarul boleh ni. Apa ni Syarul main ni Ashraf. Nama dia ada dua. Oh, ada dua. Kalau main tengok Sat tu main bank tu you dia. Jadi soalannya apakah berkesan? Ya, soalannya apakah yang disebut sebagai komunikasi berkesan ya? Ini yang paling penting sekali, kita nak faham. Ya, kita nak hadam. Dan kita nak faham supaya kita tak ada melakukan kesilapan lagi. Okey. Jadi saya nak tulis di sini ya. Apakah maksud berkesan? Maksud komunikasi berkesan ini adalah jadi komunikasi yang berkesan berlaku apabila penerima, ini penting, penerima menerima mesej yang dihantar oleh penyampai seperti mana penyampai mahu mesej itu difahami. Okey. Ini saya takrif dia. Jadi saya ulang ya. Komunikasi berkesan berlaku apabila penerima menerima mesej. Mesej di masaj pula. Mesej yang dihantar oleh penyampai seperti mana penyampai mahu mesej itu difahami.
Jadi contohnya yang paling awal saya guna tadi, ya saya kata arahannya adalah kemas stor B petang ini. Kemas stor B petang ini. B for tadi siapa kata B for burung. B for Bangkok lah. Okay, B for Bangkok ya. Petang ini. Jadi kalau dia kemas stor D pada petang ini pun tak sama. Ia bukan berkesan. Kalau dia kemas stor B tapi dia kemas stor B pagi esok pun tak sempurna juga. Pasal mesej dia kata asalnya petang ini. Jadi kena buat petang ini bukan pagi esok. Lepas tu dia kata kemas stor B. Tapi kalau yang dia faham adalah untuk cuci lantai stor B petang ini. Memang buat petang ini. Memang buat dalam stor B. Tapi kerjanya pula cuci lantai. Pun tak kena juga. Kerana arahannya bukan cuci lantai. Bukan. Tetapi adalah untuk kita kemaskan. Jadi semuanya kena lengkap daripada penyampai. 3 perkara itu. Terima oleh penerima. 3 perkara itu. Dan dia faham. Pun sama seperti yang nak yang penyampai mahu mesej dia difahamkan. Itu maksudnya. Ya, itulah baru maksud komunikasi yang berkesan. Ini beza dengan komunikasi yang tidak berkesan ya. Okey. Jadi bagus kita dah faham tentang berkomunikasi. Ya, kita dah faham tentang cara-cara menyampaikan. Itu yang paling asas sekali lah Okey. Jadi maklum balas ni ada beberapa cara lah. Satu melalui cara pengesahan. Betul tu. Itu yang saya nak awak buat, lakukan. Gerak tubuh. Okey, gunakan perkataan dan gerak tubuh. Jadi gerak tubuh pun kalau ngangguk pun tadi ya. Itu pun satu bentuk maklum balas juga. Ya. Tapi awas ya. Ngangguk-ngangguk ni orang Melayu selalu banyak angguk tapi ngangguk tu bukan sebenarnya janji ataupun dia boleh buat. Contohnya, nanti malam esok datang ke rumah saya ya, ada kenduri ya. Maka orang yang menerima tu selalunya akan mengangguk. Tapi sama ada dia datang atau tidak, wallahualam. Kita tak tahu kan. Kerana orang Melayu angguk ni maksudnya bukan yes, firm, I will go. Bukan. Angguk ni maksudnya tengoklah, mungkinlah. Kan. Dia insya-Allah orang Melayu pun sama juga. Insya-Allah. InsyaAllah orang Melayu ni maksudnya apa? Akan pergi ke tak pergi? Macam mana Piuris? InsyaAllah orang Melayu ni. Lazimnya kalau insyaAllah tu percentage tak buat tu tinggi. Tapi ramai orang kata insyaAllah tapi tak buat pun. Dia kata insyaAllah. Apa insyaAllah dia? Mungkin untuk penyedap, orang kata penyedap komunikasi, yes lah. Tapi itulah masalahnya sebab setiap komunikasi itu tidak ada diselipkan dengan tindakannya. So itulah menyebabkan maklum balas tu tak ada. Jadi sebenarnya insya-Allah ni kalau kita sekalikan dengan janji, maksudnya janji tu janji tinggi Insya-Allah ni janji tinggi tapi kerana budaya Melayu ni dah kerap sangat guna insya-Allah tapi tak buat, insya-Allah tak buat, insya-Allah tak buat, insya-Allah tak bayar. Bayar hutang aku, bayar hutang aku esok insya-Allah. Kita tunggu tak datang pun bayar hutang kan. Jadi maksudnya silau duit. Kan, jadi maksudnya insya-Allah tu dah nilai dia dah kurang sikitlah dalam budaya kita. Tapi pada agama patutnya tinggilah kan. Jadi maksudnya kita yang kita faham tu insya-Allah tu tak boleh pakai sangatlah. Kan? Jadi itu pun dalam bentuk pengesahan juga insya-Allah, janji dan sebagainya ya. Okey, halangan berkomunikasi. Baik, kita juga perlu belajar sedikit tentang halangan-halangan yang kita hadapi semasa kita berkomunikasi. Ini penting kerana bila kita semakin mahir berkomunikasi, maka kita pula perlu mengambil langkah-langkah mengatasi halangan-halangan ini. Yang menjadi masalahnya tuan-tuan dan puan-puan, bila kita kurang mahir berkomunikasi, halangan-halangan ini tidak menjadi perkara yang penting bagi kita. Tak penting. Sebab berkomunikasi pun tak betul lagi, cakap pun tak betul lagi, cakap pun orang tak faham, kan?
Jadi kita abaikan halangan berkomunikasi ni. Tapi bila kita dah pandai berkomunikasi, anda dah semakin tinggi tingkat komunikasi anda, maka anda juga perlu pandai untuk mengatasi halangan-halangan yang bakal mengganggu penyampaian mesej anda. Contohnya fizikal. Contoh fizikal ya. Kalau misalnya kita sedang menyampaikan nak bagi tahu DJ masa kenduri kahwin. DJ masa kenduri kahwin kan dia tengah main karaoke kan. Jadi bising kan. Jadi apa kita selalu buat pada DJ tu kalau kita nak sampaikan mesej kepada dia? Bagaimana caranya? Ya, Nobita, macam mana caranya kalau awak nak menyampaikan sesuatu mesej kepada DJ tersebut? Bagaimana caranya? DJ karaoke masa orang kahwin. Ataupun Ichigo. Macam mana Ichigo? Ichigo. Ataupun Mama Shinchan. Macam mana Mama Shinchan? Mungkin saya tulis note dekat kertas, passing dekat dia. Jadi satu kemungkinan lah. Pasal cakap pun dia bising kan? Betul. Jadi kita tulis note lah. Pass dekat dia. Okey? Okey. Tak, 3 lagu je lagi. Pass kat dia kan? Tulis 3 lagu saja. Okey, pass kat dia. Jadi tahulah 3 lagu lagi off. Okey, mungkin kita nak mula acara kena baca doa dan sebagainya. Okey. Ataupun apa kita buat? Kalau saya tak ada pen dan kertas nak menulis, saya akan tarik dia. Jom belakang siap. Saya tarik dia ke jauh sikit daripada loudspeaker tu, baru saya cakap dengan dia. 3 lagu je lagi okey dah. Kan? Tapi kalau 3 lagu lagi berapa lagu? 3 lagu. Apa? Kan? Macam orang pekak, cakap orang pekak kan. Jadi takut lain yang kita suruh, lain yang dibuatnya nanti ya. Jadi itu contoh halangan fizikal. Banyak lagi halangan fizikal. Contohnya kat pejabat. Pejabat kita ada kompartmen. Ada kompartmen ada cubicle pun ada. Kan? Jadi apa orang selalu buat? Orang laung aja daripada satu cubicle ke satu cubicle. Oi, yang kat sana tu. Okey, ingat ya, nanti kita tengah hari pergi makan sama-sama tau. Okey, kan? Apalah, itu halangan fizikal tu. Jadi apa yang kita perlu buat? Bangun pergilah ke kompartmen dia ataupun cubicle dia kan. Ini kita jerit macam tu aja kan. Itu halangan fizikal. Satu lagi, kadang-kadang kita ni tingkat 1 atau tingkat 2. Kawan kita dekat tingkat bawah, dekat luar kan. Dekat kapak, apa kita buat? Kita buka tingkap, kita jerit macam kat rumah. Kan, jerit dari tingkat atas. Oi, kan. Itu pun satu halangan fizikal juga. Ya. Ataupun satu lagi contoh halangan fizikal, kita dihadang oleh pintu yang tertutup. Bagus contoh ni. Kalau kita dihadang oleh pintu yang tertutup, cakap pun orang tak faham, apa kita buat? Bukalah pintu tu. Buka pintu tu. Jadi mudah orang faham kan? Ya. Kalau cakap bising sangat dengan loudspeaker di sebelah kita, apa kita boleh buat? Kita boleh matikan loudspeaker tu. Ataupun kita pergi tempat lain. Pergi tempat lain pun boleh. Matikan loudspeaker tu pun boleh. Perlahankan loudspeaker tu pun boleh. Tapi kita mengambil langkah untuk mengatasi masalah fizikal tersebut yang menjadi halangan kepada kita berkomunikasi. Nombor 2, emosi. Ya. Ini biasa orang tahulah kalau kita tengah marah, janganlah bercakap. Kan? Purits ya, ingat ya. Bila anda tengah marah, jangan bercakap dengan Nilofa. Ni nasihat orang dah berkahwin kepada anda. Okey, itu sebab lelaki kalau wanita, isteri tengah marah-marah baik berdiam saja. Ya, kerana bila kita bercakap juga membalas-balas takut nanti ada perkataan kesat yang keluar daripada mulut kita yang kita kesali nanti ya. Jadi bila kita tengah marah jangan kita bercakap. Sama juga. Contohnya kalau kita di pejabat, isteri kita, suami kita menelpon kita marah-marah kita kan. Lepas tu kita nak berhadapan nak bagi taklimat. Tak boleh kan, sebab kita dalam keadaan terganggu emosi kita dan kalau kita menyampaikan taklimat takut nanti mesej taklimat itu tak sampai. Kita marah-marah klien kita ke ataupun kita tersedu-sedu ke, sedang menangis ke nak menyampaikan taklimat kan. Jadi kurang kewibawaan kita pula. Jadi jangan menyampaikan apa-apa kalau kita sedang dalam keadaan emosi tidak stabil, marah ataupun gemetar ataupun kesedihan.
Yang ketiga adalah berkaitan dengan bahasa. Bahasa. Kita pun perlu pandai juga menggunakan bahasa ya. Kita nak berkomunikasi ni nak bagi orang faham apa maksud kita. Nak bagi faham. Ya. Ya, nak bagi faham apa yang kita nak sampaikan. Seperti yang kita mahu mesej itu difahami. Itu sebenarnya. Jadi bahasa tu tak penting. Ramai orang dia nak menunjuk-nunjuk kepakaran bahasanya. Penguasaan bahasanya. Contohnya penguasaan bahasa Inggeris. Orang nak menunjuk kemahiran dia menggunakan bahasa Inggeris. Sehingga ya, orang yang mendengarnya tak faham apa yang nak disampaikan. Kerana orang yang mendengar kurang fasih menggunakan bahasa Inggeris. Dia tak fasih. Kan? Tak fasih. Jadi macam mana nak faham? Tapi orang tu saja guna bahasa Inggeris nak menunjuk. Nak menunjuk-nunjuk. Jadi menunjuk-nunjuk bukanlah objektif kita berkomunikasi. Objektif kita berkomunikasi adalah menggunakan apa sahaja saluran dan juga kaedah dan juga bahasa supaya orang yang menerima boleh mudah faham dengan jelas tanpa kesilapan. Jadi kalau kena guna bahasa Melayu, gunalah bahasa Melayu. Tapi kalau kita bercakap dengan orang putih, kita cakap orang putih, cakaplah orang putih. Macam itulah. Kalau kita tak mampu, kita perlu campur adukkan bahasa kita jadi bahasa rojak, gunalah bahasa rojak. Kalau kita pun kena cakap lu gua lah apa semua dengan orang Cina, orang India, kerana itu yang mereka faham, maka kita gunalah lu gua apa semua dengan orang Cina, dengan orang India. Jadi apa sajalah ya supaya orang mudah faham. Guna bahasa menyampaikan, bukan untuk menunjuk kepandaian kita. Contohnya, I can speak in English 100% to deliver this program, but I don't do that because I am afraid if I use English 100%, then many of you will not understand in full what I am trying to teach you. Ini tak bagus. Apa gunanya guna bahasa Inggeris 100% jika anda tidak memahaminya? Kan? Jadi buang masa saya mengajar, buang masa anda duduk dalam kelas saya, cuba belajar. Kan? Bazir masa ya. Jadi bahasa pun perlu kita pandai menyesuaikan. Kalau contohnya kita perlu bercakap dalam bahasa Inggeris, kita tak mampu, kita boleh panggil orang wakil kepada kita cakap dalam bahasa Inggeris. Kalau perlu cakap bahasa Cina, kita tak mampu cakap bahasa Cina, orang itu pun tak faham bahasa Melayu contohnya, kita carilah wakil yang boleh bercakap dalam bahasa Melayu dan ditukarkan kepada bahasa Cina. Okey. Ilmu. Ilmu pun penting juga kan? Ya, jadi kadang-kadang kalau kita membuat kursus keusahawanan, ya, kita pun kena tahu tahap peserta kita tahap mana kan? Adakah mereka ni tahap sekolah tinggi ke? Ataupun mereka ni tahap SRP ke? Atau tahap UPSR ke? Diorang ni tercicir keciciran dan sebagainya kan? Ya, kalau mereka ni tahap dia tak tinggi pembelajaran dia, ya, kita ringkaskan apa yang kita nak ajar tentang pengurusan kewangan. Ya, tak payahlah nak ajar diorang debit, kredit, simpan kira ni ada debit, ada kredit. Kalau duit masuk dalam simpan kira, kita masuk akaun tunai, debit. Kalau dalam kalau duit keluar, kita rekod sebagai kredit. Pening dia. Macam ni lah. Kita buat dua senarai. Satu senarai duit masuk, satu senarai duit keluar. Tak perlu ajar debit, kredit. Kan? Ya, kan lagi bagus macam tu kan? Ini halayan kertas ni, ataupun buku ni, semua duit masuk. Duit masuk je masuk situ, masuk situ, masuk situ. Tarikh duit siapa bagi masuk. Tarikh siapa bagi masuk. Duit masuk. Satu lagi kita buat duit keluar. Ya, duit keluar. Jadi ini senarai duit keluar. Bayar pada siapa, hari bulan berapa jumlahnya. Berapa hari bulan bayar pada siapa, berapa jumlahnya. Ini senarai duit keluar. Jadi kita ada dua senarai. Satu senarai tunai masuk, satu senarai tunai keluar. Boleh kita buat macam tu simpan rekod, tak perlu pun belajar debit kredit account. Kan? Simpan kira debit kredit. Kalau tahap dia SPM pernah ambil perakaunan, bolehlah faham. Kalau ini setakat UPSR aja, lepas tu dah berhenti sekolah, lepas tu dah jual goreng pisang, kan? Dah macam ni kalau nak ajar debit kredit, ini debit duit masuk, kredit duit keluar. Pening dia. Tapi dia boleh faham senarai duit masuk dengan senarai duit keluar. Okey? Jadi ilmu yang kita nak sampaikan juga perlu bersesuaian dengan kelompok yang sedang menerima maklumat daripada kita. Adakah mereka mampu
untuk menerimanya ataupun mereka tidak mampu untuk menerimanya. Jadi kita yang pandai berkomunikasi, kita perlu sesuaikan. Kita kena sesuaikan keadaan fizikal kita menyampaikan. Kita kena sesuaikan dengan emosi kita menyampaikan. Kita perlu sesuaikan dengan bahasa yang kita pilih nak menyampaikan. Kita kena sesuaikan dengan ilmu yang kita nak sampaikan. Dengan tahap orang yang menerima maklumat ataupun taklimat ataupun ceramah daripada kita. Okey. Jadi kalau anda bertindak untuk mengatasi halangan-halangan ini, jika anda bertindak untuk kenal pasti ada halangan, kemudian dia mengambil langkah untuk mengatasi masalah halangan ini, maka anda memang pandai berkomunikasi. Tapi jika anda tidak mengenal pasti halangan-halangan ini, dan walaupun ada halangan, anda terus juga menyampaikan tanpa mengubah apa-apa, maka anda tidaklah bertindak sebagai seorang communicator yang bijak pandai. Nampak bangang sebenarnya ya. Jadi janganlah kawan kata kita ni bangang. Ada apa-apa? Siapa nak bertambah? Nak menambah apa-apa? Nak menambah apa-apa ke? Berkaitan dengan halangan ni? Apakah pengalaman anda berhubung dengan halangan-halangan berkomunikasi? Contohnya Ichigo. Ichigo pernah berhadapan dengan halangan berkomunikasi? Macam mana nak cakap kan? Benar tak? Tak pasti. Tak pasti pula. Tapi kalau time saya kerja hotel dulu banyak jugalah masalah-masalah. Kalau awak F&B kan? Saya front office Counter. Jadi takut kalau orang bukan bangsa kita yang bercakap dengan kita lah, itu je masalah kalau counter kan? Betul. Kan? Kadang yang dia tak pandai langsung bahasa Inggeris macam tu. Tak pandai langsung bahasa Inggeris dan tak pandai langsung bahasa Melayu. Macam mana? Melayu pun tak pandai. Jadi kau cakap macam mana dengan dia? Isyarat je lah. Kita tunjuk barang. Contoh kita tunjuk kad bilik nombor berapa. Tulis bilik nombor dia. Tunjuk isyarat tangan ke arah mana bilik dia. Macam tu je lah. Contohlah. Ataupun kalau awak boleh panggil apa tu bellboy ke apa ke, panggillah bellboy suruh hantar. Betul. Salah satu bellboy jugalah. Dan kebanyakan macam guest daripada Jepang. Dia orang memang tak akan berbahasa Inggeris lah. Betul. Diorang pun tak pandai bahasa Inggeris, tapi akhirnya akan guna bahasa Inggeris juga kita bila bercakap dengan mereka, sebab bahasa Inggeris adalah bahasa perantaraan. Kita nak cakap Jepun, tak boleh cakap Jepun. Depa nak cakap bahasa Melayu, tak cakap bahasa Melayu. Jadi apa yang ada persamaannya? Bahasa Inggeris je lah. Adalah 12 perkataan ke 20 perkataan yang kita sama-sama faham bahasa Inggeris ni kan. Gunakan itulah. Yes, no, go, cannot, pay, cut. Kan? Itu yang kita guna je. Okey. Jadi bagus. Sesetengah hotel pula dia ada mengenal pasti staff dia yang ada pengkhususan sesuatu bahasa. Contohnya, dia kenal Nobita. Okey, Nobita ni staff kita front desk juga. Jadi dia ni adalah ada pengkhususan bahasa Jepun, Nobita. Jadi bila aja ada orang Jepun bermasalah dengan kita, nak berkomunikasi, kita panggil Nobita, come here to front office. Hello, masuk Nobita, masuk front office. Front desk. Dia kena datang lah. Sebab dia yang menjadi translatornya, penterjemah dia, pasal dia seorang tahu kan. Ataupun bahasa Cina. Mungkin kita panggil Datuk KP ke, pasal dia mahir bahasa Cina. Kan, panggil dia. Tolong settlekan untuk kita kan. Itu pun boleh juga. Jadi kalau masa saya mengajar di universiti, jadi memang saya cadangkan kepada mereka untuk buat pengkhususan. Tak payah hantar 20 orang pergi belajar bahasa Jepun. Tak perlu nak hantar 10 orang pergi belajar bahasa Cina. Seorang je cukup. Seorang je cukup. Paling banyak 2. Cukup lah. Jadi kalau ada masalah, baru kita panggil. Kalau ada masalah, kita panggil. Kalau tak ada masalah, tak apa. Itu je. Okey. Jadi itu saranan saya kepada universiti-universiti yang banyak deal dengan foreign student. Tetapi MRSM dan
dan MRSM tak ada. Tetapi Uni KL ada foreign student. Sebab saya baru mengajar Uni KL BMI. British Malaysian Institute, dia orang kata dia orang wajib mengajar dalam bahasa Melayu, mereka wajib mengajar dalam bahasa Inggeris jika ada seorang pelajar asing dalam kelas mereka. Itu kata Uni KL BMI. Ya, ini anak syarikat agensi ini juga, agensi MARA juga kan Uni KL ni. Okey, itu yang dimasukkan dengan kekangan dan juga halangan fizikal dan juga emosi. Okey. Baik. Seterusnya kita masuk dalam modul berkaitan dengan belum lagi. Ada satu perkara yang saya belum sentuh lagi. Okey, bila kita sebut tentang tentang berkomunikasi, kita kena tahu beza kaedah dan juga saluran ya. Kaedah dan juga saluran. Jadi kaedahnya ada pelbagai. Kaedahnya menulis. Kaedahnya bercakap. Kaedahnya juga menulis, bercakap, melukis. Melukis pun dikira sebagai kaedah menyampaikan sesuatu maklumat. Okey? Ini adalah kaedah. Dan bila kita berkomunikasi, kita juga menggunakan pelbagai deria. Contohnya kita gunakan deria penglihatan, deria pendengaran. Ini yang utama. Tetapi sambil berkomunikasi juga, contohnya kalau saya jumpa Ichigo kan, saya bersalam dengan Ichigo, ambil tangan dia, saya salam dia. Yang ini dikira sebagai berkomunikasi juga. Walaupun tak keluar perkataan pun. Ya, saya bersalam. Bersalam tu nak tunjuk apa? Kita berkawan. Itu isyarat lah. Isyarat kita berkawan. Itu sebab kita salam kan. Itu pun berkomunikasi juga. Itu melibatkan deria sentuh. Salam ni, ni deria sentuh jari kita. Dan juga hidu. Hidu pun deria juga. Itu pun berkomunikasi juga. Okey? Jadi kenapa kita mandi sebelum kita jumpa orang? Sebab kita nak menyampaikan mesej. Mesej apa yang kita nak sampaikan Ichigo? Kenapa bila kita nak jumpa orang, kita mandi dulu, biar wangi badan kita. Tapi mesej apa yang kita nak sampaikan sebenarnya? Mesej apa? Macam mana tu? Tak berapa jelas. Tak jelas. Okey. Okey, tadi kita kata bila berkomunikasi kita libatkan deria pendengaran. Deria penglihatan, kita tengok orang tu kan. Deria sentuh bila kita salam. Mesej je kita berkawan. Betul tak? Kita juga berkomunikasi juga melibatkan deria bau. Itu sebabnya apabila kita berjumpa dengan orang, kita mandi dulu. Biar wangi-wangi dulu. Tapi apa mesej yang kita nak sampaikan dengan wangi-wangi tu? Kita nak bagi orang selesa lah. Sebab tu kita komunikasi. Bukan. Mesej je. Apa mesej kita nak sampaikan? Kita nak sampaikan mesej pada orang yang membau wangi badan kita bahawa kita ni bersih. Okey. Kita nak sampaikan maklumat itu. Saya ni pembersih. Tengok bau. Ada bau. Sebab tu kita siap, kita mandi. Kita tak busuk-busuk jumpa orang. Kan? Kenapa? Kita takut mesejnya, dia ni pengotor. Mesejnya pengotor kalau bau busuk. Tapi kalau wangi, mesejnya adalah pembersih. Kan? Dan juga teliti. Dan juga rapi orangnya. Beza dengan orang yang busuk. Kan? Baju kotor. Jadi, bau dia. Itu deria hidu. Deria hidu kita. Ya, bau. Satu lagi, deria rasa. Deria rasa pun satu bentuk komunikasi juga, kan? Ya. Apa yang disampaikan oleh deria rasa kita? Bibir pula, lidah kita, kan? Contohnya kalau kita makan sikit rasa basi. Yang kita pun terus meludah. Betul tak? Tapi kenapa kita meludah? Apa yang telah disampaikan mesej oleh deria
rasa kita yang makanan ni masam. Oh bahaya. Bahaya sebab kalau kita terus makan, mungkin kita akan kena sakit perut. Itu mesejnya. Jadi ludah. Kan? Jadi itu pun komunikasi juga. Jadi komunikasi sebenarnya melibatkan semua deria-deria kita. Semua kelima deria kita. Itu adalah yang dikatakan sebagai deria yang kita gunakan semasa kita berkomunikasi. Kaedah menulis, membaca, melukis, mengira nombor-nombor. Itu pun kaedah berkomunikasi. Yang ketiga, saluran. Saluran. Jadi bila kita nak berkomunikasi, kita kena pilih saluran apa kita nak guna. Adakah saluran elektronik? Adakah saluran buku? Adakah saluran apa lagi? Saluran bunyian yang kita nak gunakan ya. Ini adalah sebagai channel ya. Dia apakah channelnya? Channel ni termasuk bahasa juga. Bahasa apa yang kita nak gunakan? Bahasa isyarat untuk orang pekak. Kita nak gunakan braille untuk orang yang buta. Kita nak gunakan tape, kita nak gunakan video, kita nak gunakan elektronik, kita nak gunakan internet, kita nak gunakan surat. Itu semua saluran, ya. Jadi saluran pun memainkan peranan juga. Ya, kita kena pilih saluran yang sesuai. Ya, kalau orang tu buta, kita kenalah bagi ikut saluran braille. Jadi dia boleh baca dengan sentuhan dia. Kalau kita bagi dia video, apa gunanya? Sebab dia tak nampak video. Sebab dia buta. Kan? Itu contoh pemilihan saluran. Ya. Okey. Jadi kena pilih saluran yang betul. Untuk mengelak kesilapan. Kita saluran lisan ataupun oral sesuai untuk maklumat ringkas dan tidak rumit. Tapi kalau panjang, arahannya rumit, kompleks, baiklah kita menulis. Kita tuliskan, kita bagi orang tu. Ini arahan saya. Ambil arahan saya ni. Kan? Lebih baik daripada kita suruh awak tulis arahan saya nak bagi sekarang, awak catat. Itu lagi baik daripada kita suruh dia mencatat. Kerana takut kita suruh dia catat, kita cakap lain pula dia dengar. Ada boleh. Kita suruh dia beli bawang merah, dia tulis ni. Boleh dia tulis pula bawang putih. Pergi beli bawang putih. Kita pun marah. Apasal bawang putih? Kita suruh bawang merah. Tengok senarai yang awak tulis tu. Tengoklah. Dia boleh tulis pula bawang putih kan? Pelik betul orang ni kan. Jadi maksudnya kita sendiri yang tulis lagi bagus daripada kita suruh orang yang mencatat. Tapi kalau kita tak ada cara lain, kita suruhlah orang tu mencatat. Kalau mesej yang kita sampai tu adalah mesej yang panjang, mesej yang rumit, mesej yang kompleks, itulah yang kita kena lakukan ya. Ada apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan? Okey, jadi 4:30 sudah. Cukuplah sampai di sini ya. Cukuplah sampai di sini untuk hari ini. Ya. Jangan risau tentang nota. Nota ni saya akan bekalkan anda bila saya tamat kursus esok ya. Saya bagi nota, jangan risau ya. Jadi jangan risau dengan sama ada anda boleh ingat ke tak semua benda yang saya ajar. Kerana notanya akan saya bekal esok. Okey, jadi saya membuka ruang kepada anda. Ada apa-apa yang anda nak tambah? Ada apa-apa yang anda nak kongsi di hujung, di saat-saat hujung ini? Saat-saat penghujung sesi hari pertama kita, ada tak apa-apa? Purits, ada apa-apa nak tambah? So far tak ada lah, tunggu esok je lah dia punya pengisian dia. Okey, Tony Stark, ada apa-apa nak tambah Tony Stark? Input yang best lah walaupun kita online hari ni. Saya rasa ni kursus yang pertama saya rasa macam yang pelibatan dua hala lah. Sebelum ni kalau kita online satu je kan. Jadi kali walaupun kita online saya rasa itu dah berubah sikit. Jadi memang kita nampak. Jadi kita dan komunikasi yang kita buat tadi pun nice pun nice. Kita dapat sebenarnya nampak simple je tapi bila kita fikir balik, ya aku ada buat arahan macam ni. Patutlah orang tak faham.
Macam tu lah. Okey, terima kasih ya. Okey. Jadi saya sebenarnya gembira dengan keterlibatan anda dalam kursus ini. Saya cukup gembira dengan cara anda berinteraksi dengan saya. Maka di penghujung sesi hari pertama ini, saya dengan sukacitanya mengumumkan malam ini tiada kerja rumah. Yeay. Barulah ada ye kan. Tak ada kerja rumah. Nanti saya bagi kerja rumah nanti buat tahu. Okey. Baik. Jadi apa kata kita on aja video kita sebentar. Saya nak ambil gambar. Ambil gambar di gambar penamat sesi hari pertama kita. Ambil gambar. Sekejap. Sekejap. Okey. Ambil gambar. Okey, kita ambil gambar. Abid Liu, pandang kamera Abid Liu. Okey. Baik. Jadi sebelum kita bersurai, ya, apabila saya bilang 1, 2, 3, sama-sama kita jerit nak balik. Itu balik ya. Balik. Okey, bersedia? Okey. 1, 2, 3. Nak balik. Okey, kita Tak balik. esok pagi Tak balik. kita akan mula Tak boleh balik jam lagi. 9 pagi. 9 pagi kita akan mula esok ya. Okey. Jadi rehat-rehatlah, santai-santai. Kita jumpa esok dan kita meneruskan pembelajaran kita. Bye semua. Assalamualaikum. Bye. Salam. Bye. 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 Assalamualaikum. Bye. Salam. Bye. Pakai link yang Assalamualaikum. sama esok ya. Pakai link yang sama esok, okey? Pakai link yang sama Mama Sinchan. Okey semua, kita pakai link yang sama esok. Kita jumpa esok. Bye. 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 Bye Tony. Bye Cigo. Bye Novita. Bye Datuk KP. Bye Mulan. Bye Abid. Bye. 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 Bye semua. Bye. Bye Bulma. Bosku. Nakib. Ichigo. Abid. Bye Abid.